Anwar Ibrahim. Beliau dilahirkan pada 10 Ogos 1947 di Ceruk Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Anwar bermaksud bercahaya. Bapanya ialah Dato' Haji Ibrahim Abdul Rahman, ialah bekas ahli parlimen dan setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan. Manakala ibunya ialah Che Yan Abdul Hamid Husin, ialah ahli pidato pergerakan wanita UMNO. Semasa kecil, beliau sering dibawa ke majlis-majlis ceramah wanita. Pada 26 Februari 1980, beliau berkahwin dengan Datin Seri Dr. Wan Aziza Datuk Ismail, seorang penuntut Royal College of Surgeons Dublin, Ireland, yang kemudiannya bertugas di klinik mata di Hospital Universiti Petaling Jaya. Perkahwinannya dengan Datin Seri Wan Aziza dikurniakan seramai 6 cahaya mata. Anak sulungnya, Nurul Izzah, pernah dilantik sebagai ahli Parlimen Lembah Pantai, Kuala Lumpur dan Permatang Pau. Semasa kecil, beliau bersekolah rendah di Bukit Mertajam Boys School, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kemudian, beliau meneruskan pengajian persekolahan menengahnya di Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK dari tahun 1960 hingga 1966. Semasa di MCKK, beliau aktif dalam Persatuan Bahasa Melayu dan menjadi wakil pidato sekolahnya. Beliau juga pernah dilantik sebagai ketua pengawas MCKK. Beliau juga mengenali Sanusi Junid, Kamaruddin Jafar dan Yahya Ahmad. Selepas itu, pada 1967, beliau melanjutkan pelajaran tinggi di Universiti Malaya dalam pengajuan Melayu Sastera. Pada tahun 1982, Anwar yang merupakan pemimpin pengasas dan presiden kedua sebuah pertubuhan belia Islam yang dikenali sebagai Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), mengejutkan penyokong liberal dengan menyertai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) yang diketuai oleh Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Anwar meninggalkan ABIM pada 29 Mac 1982 untuk menyertai UMNO. Terdapat 40,000 ahli ABIM ketika itu. Beliau dinaikkan pangkat politik dengan cepat. Pejabat menteri pertamanya ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1983. Selepas itu, beliau menerajui Kementerian Pertanian pada tahun 1984 sebelum dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1986. Pada masa itu, spekulasi bertiup kencang mengenai pendakian Anwar untuk jawatan Timbalan Perdana Menteri kerana ia adalah satu fenomena yang biasa berlaku di Malaysia bagi Menteri Pendidikan untuk mengambil alih jawatan Timbalan PM dalam masa terdekat. Semasa memegang jawatan Menteri Pendidikan, Anwar memperkenalkan pelbagai dasar pro-Melayu dalam kurikulum sekolah kebangsaan. Salah satu perubahan besar beliau ialah untuk menamakan semula bahasa kebangsaan dari bahasa Malaysia kepada bahasa Melayu. Bukan Melayu mengkritik langkah ini kerana ia menyebabkan generasi muda yang akan terpisah daripada bahasa kebangsaan, kerana mereka akan menyifatkan ia menjadi sesuatu yang dimiliki oleh orang Melayu dan tidak kepada rakyat Malaysia. Sebagai Menteri Pendidikan, Anwar telah dipilih sebagai Presiden Persidangan Agung UNESCO ke-25 pada tahun 1988. Anwar menjadi Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang kedua. Pada tahun 1991, Anwar telah dilantik sebagai Menteri Kewangan. Semasa menjadi Menteri Kewangan, kesan beliau adalah serta-merta Malaysia menikmati kemakmuran pernah berlaku sebelum dan pertumbuhan ekonomi. Tidak lama selepas menjadi Menteri Kewangan, Euromoney menamakannya sebagai 4 Menteri Kewangan teratas dan pada tahun 1996, Asian Money menamakannya sebagai Menteri Kewangan terbaik. Di tengah-tengah krisis kewangan Asia pada tahun 1997, Anwar telah dinobatkan untuk membimbing Malaysia melalui tempoh ketidakstabilan. Beliau menyokong prinsip pasaran bebas dan menekankan isu kedekatan perniagaan dan politik di Malaysia. Beliau menyokong accountability, enggan untuk menawarkan ikat jamin kerajaan dan memulahkan pemotongan perbelanjaan meluas. Sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada Mac 1998, Anwar Ibrahim telah dipilih sebagai pengerusi jawatan kuasa pembangunan Bank Dunia dan tabung kewangan antarabangsa dari Mac hingga September 1998.
Pada tahun 1993, beliau menjadi timbalan Perdana Menteri Mahathir selepas memenangi timbalan Presiden UMNO menentang Allahyarham Tun Ghaffar Babah. Terdapat laporan Anwar telah menggunakan bayaran tunai yang besar untuk memenangi sokongan. Anwar didakwa telah menggunakan wang politik untuk menjamin kedudukannya sebagai timbalan Presiden UMNO. Pengikut Anwar menjadi saksi walaupun oleh wartawan asing, menyampaikan paket wang untuk memperolehi sokongan pemimpin bahagian UMNO. Mereka dikatakan bekerja di bawah arahan Anwar. Anwar sedang dipersiapkan untuk menggantikan Mahathir sebagai Perdana Menteri dan sering dirujuk di khalayak ramai untuk hubungan anak lelaki bapa beliau dengan Mahathir. Pada awal tahun 1997, Mahathir melantik Anwar sebagai pemangku Perdana Menteri semasa beliau mengambil cuti 2 bulan. Anwar memulakan kejayaannya dalam politik sebagai salah seorang pengasas organisasi Angkatan Belia ABIM. Selepas memasuki Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, parti utama dalam BN yang telah lama berkuasa, Anwar telah memegang beberapa jawatan kabinet pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Beliau merupakan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 1990 dan pada 1998, beliau telah dibuang dari semua jawatan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad disebabkan perbezaan pendapat mereka mengenai ekonomi. Hal ini menyebabkan penahanan dan hukuman Anwar atas tuduhan sodomi dan korupsi yang mengakibatkan hukuman penjara 9 tahun yang dibatalkan pada tahun 2004. Beliau kembali sebagai Ketua Pembangkang dari tahun 2008 hingga 2015 dan menyatukan Parti Pembangkang menjadi Pakatan Harapan atau Pakatan Rakyat yang gagal memenangi pilihan raya umum 2008 dan 2013. Beliau menolak keputusan pilihan raya tersebut dan memimpin sebuah protes menentang keputusan tersebut. Pada 2014, usaha Anwar menjadi Ketua Menteri Selangor dalam langkah kajang telah menyebabkan sebuah krisis politik selama 9 bulan yang berakhir apabila beliau dipenjara selama 5 tahun lagi selepas mendapat tuduhan sodomi kedua pada 2015. Walaupun masih berada di penjara, Anwar kembali berganding dengan Mahathir Mohamad dalam gabungan Pembangkang Pakatan Harapan dalam ketiadaannya yang kemudiannya menang dalam pilihan raya umum 2018. Mahathir telah mengumumkan sebuah rancangan bagi Anwar untuk mengambil alih daripada dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri selepas tempoh peralihan yang tidak ditetapkan. Anwar telah mendapat pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad dan telah dibebaskan daripada penjara. Beliau kembali ke Parlimen dalam pilihan raya kecil Port Dickson 2018 bersama isterinya semasa isterinya Wan Azizah Ismail menjadi timbalan Perdana Menteri dalam pentadbiran PH. Krisis kewangan, kejatuhan kuasa dan sabitan pertama. Semasa krisis kewangan Asia 1997, Anwar sebagai Menteri Kewangan menyokong Pelan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. Beliau juga memulakan pakej penjimatan yang memotong perbelanjaan kerajaan sebanyak 18%, memotong gaji menteri dan projek-projek utama yang tertunda. Projek-projek mega walaupun menjadi asas kepada strategi pembangunan Mahathir telah banyak disekat. Walaupun banyak syarikat Malaysia menghadapi kebangkrapan, Anwar menyatakan tidak ada persoalan bagi sebarang ikat jamin. Bank-bank akan dibenarkan untuk melindungi diri mereka dan kerajaan tidak akan campur tangan. Anwar menyokong pendekatan pasaran bebas kepada krisis, termasuk pelaburan asing dan liberalisasi perdagangan. Mahathir menyalahkan spekulator mata wang seperti George Soros untuk krisis dan menyokong kawalan mata wang dan peraturan yang lebih ketat daripada pelaburan asing. Pada tahun 1998, majalah Newsweek menamakan Anwar ASEAN of the Year. Walau bagaimanapun, pada tahun itu, perkara-perkara di antara Anwar dan Mahathir dalam sekitar masa Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan 4 tahun sekali. Saya pemuda UMNO yang diketuai oleh Sekutu UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberi notis bahawa ia akan memulakan perbahasan kronisme dan nepotisme. Pada Perhimpunan Agung, buku 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh menjadi PM telah diedarkan mengandungi dakwaan grafik homoseksual serta tuduhan rasuah terhadap Anwar. Buku itu telah ditulis oleh Khalid Jafri, bekas penyunting akhbar yang dikawal Kerajaan Utusan Malaysia dan bekas ketua penyunting daripada majalah yang gagal, Harian Nasional. Anwar mendapat
injaksi mahkamah untuk menghalang pengedaran selanjutnya buku dan memfailkan tuntutan mahkamah terhadap penulis kerana memfitnah. Polis mendakwa pengarang buku dengan menerbit penerbitan berniat jahat berita palsu. Pihak polis telah diarahkan untuk menyiasat kebenaran dakwaan tersebut. Anwar ditahan pada 20 September 1998. Beliau kemudiannya didakwa atas tuduhan rasuah kerana didakwa mengganggu siasatan polis terhadap dakwaan salah laku seksual yang dibuat terhadapnya. Ketika ia masih dalam tahanan polis pada tahun 1998, Anwar telah dipukul oleh bekas Ketua Polis Negara Rahim Nor. Rahim kemudiannya didapati bersalah atas serangan dan dipenjara selama 2 bulan pada tahun 2000. Beliau membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Anwar dan membayar ganti rugi yang didedahkan. Pada April 1999, berikutan perbicaraan, Anwar dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. 2 bulan kemudian, dia dijatuhi hukuman penjara 9 tahun yang dia telah diarahkan untuk berkhidmat selepas beliau menamatkan hukuman 6 tahun bagi kes liwat. Sabitan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung Malaysia dan Anwar akhirnya dibebaskan dari kurungan pada 2 September 2004. Pada Julai 2008, beliau telah ditangkap atas dakwaan meliwat seorang daripada pembantu lelakinya, tetapi telah dibebaskan daripada pertuduhan itu pada Januari 2012. Hakim yang menjalankan perbicaraan memutuskan bahawa bukti DNA yang digunakan dalam kes itu telah dikompromi. Walau bagaimanapun, pada 7 Mac 2014, Mahkamah Rayuan ke atas yang diperintah Mahkamah Tinggi mengembalikan semula sabitan itu. Keputusan itu dibuat kerana Anwar telah bersedia untuk bertanding dalam pilihan raya kecil pada 23 Mac 2014 yang beliau dijangka menang. Sabitan itu menghalangnya daripada berdiri. Human Rights Watch mengkritik keputusan itu berkata ia bermotifkan politik. Krisis politik dan pemecatan keluar dari UMNO. Pada tahun 1998, Anwar dikatakan melakukan jenayah luar tabi'i iaitu liwat terhadap beberapa individu yang warak dan rapat dengannya seperti Aziza Abu Bakar. Azizan Abu Bakar telah bersumpah dengan nama Allah dan memegang surah Yasin dan mengatakan sekiranya beliau berbohong maka beliau akan dilaknat Allah. Anwar Ibrahim telah melakukan perkara sama selepas itu bagi menentang dakwaan Azizan. Azizan Abu Bakar mendedahkan di Mahkamah Tinggi pada 3 Ogos 1999 bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah meliwatnya sebanyak 10 hingga 15 kali sejak tahun 1992. Semasa perbicaraan, sebuah tilam sebagai bahan bukti telah dibawa ke mahkamah yang dikatakan berwarna dengan air mani Anwar. Ini dikemukakan sebagai bukti DNA tindakan seks Anwar. Anwar menafikan bukti tersebut walaupun ujian DNA keluar positif. Lim Kong Bon, seorang ahli kimia DNA, memberi keterangan semasa perbicaraan bahawa DNA yang diambil dari 10 daripada 13 bot noda cecair ditilam yang dipadankan dengan DNA Anwar. Anwar dipecat pada 2 September 1998 atas dakwaan rasuah dan liwat. Dan beberapa bulan selepas itu, beliau ditahan atas tuduhan perbuatan homoseksual. Setelah 3 kali pihak pendakwa meminda tuduhan, barulah Anwar disabitkan kesalahan berdasarkan satu saksi. Saksi tersebut menjadi pertikaian kerana telah beberapa kali menukar pengakuan. Anwar kemudiannya disabitkan kesalahan di atas 4 tuduhan rasuah berhubung penyalahgunaan kuasa dengan campur tangan dan penyiasatan polis terhadap dakwaan salah laku seksual. Beliau menjalani hukuman 6 tahun penjara sebelum dibebaskan oleh Mahkamah Persekutuan di sini apabila rayuannya dibenarkan bagi mengetepikan sabitan kesalahan meliwat berhubung persabitannya dalam kes itu, iaitu genap 6 tahun beliau dipecat dalam kabinet. Keputusan itu bermakna Anwar telah bebas daripada hukuman penjara 9 tahun yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun 2000 atas kesalahan tersebut. Beliau akhirnya dipenjarakan di bawah tuduhan lain. Di atas tuduhan beliau cuba mempengaruhi penyiasatan polis ke dalam tuduhan beliau seorang homoseksual. Isteri beliau, Wan Aziza, menubuhkan Parti Keadilan Rakyat untuk memperjuangkan Anwar dan politiknya. Dalam tahun 2004, Mahkamah Persekutuan menerima rayuan Anwar terhadap persabitan atas tuduhan liwat dan beliau seterusnya dibebaskan.
Selepas dibebaskan, beliau pergi ke Munich, Jerman untuk menjalani pembedahan dan rawatan. Beliau kemudiannya dilantik sebagai ahli bersekutu kanan di Kolej Santo Antoni, University Oxford. Selepas tamat tugasnya di Oxford, beliau pergi ke Washington untuk mengambil jawatan sebagai profesor pelawat di School of Advanced International Studies SAIS dan kemudiannya di College Georgetown. Tidak lama selepas Anwar dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri oleh Perdana Menteri ketika itu, beliau dan penyokongnya memulakan gerakan reformasi. Ia terdiri daripada beberapa demonstrasi besar-besaran dan perhimpunan menentang kerajaan campuran lama Barisan Nasional. Reformasi membawa kepada pembentukan sebuah parti yang berasaskan kaum baru yang dinamakan Parti Keadilan Nasional pada tahun 1999. Pilihan raya umum diadakan. Parti Keadilan Nasional yang baru, Parti Islam Se-Malaysia PAS dan Parti Tindakan Demokratik DAP membentuk barisan alternatif dalam inisiatif gabungan untuk menggantikan kerajaan campuran Barisan Nasional. Pada Ogos 2003, Parti Keadilan Nasional bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia untuk membentuk Parti Keadilan Rakyat PKR yang diketuai oleh isterinya Wan Azizah sebagai Presiden. PKR membuat keuntungan yang besar dalam pilihan raya umum 2008, memenangi 31 kerusi dan menjadi parti pembangkang terbesar di Parlimen. Pada April 2008, PKR, PAS dan DAP membentuk sebuah pakatan baru yang dinamakan Pakatan Hak Rakyat. Kontroversi yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Yahudi, Israel, APCO Worldwide dan Satu Malaysia. Anwar telah membuat banyak kenyataan tentang konspirasi sepatutnya antara Kerajaan Malaysia, APCO, sebuah firma perhubungan awam yang ditahan oleh Kerajaan Malaysia, Israel dan Amerika Syarikat. Anwar telah mengutuk Kerajaan Malaysia untuk mendapatkan nasihat daripada APCO. Dia mendakwa bahawa firma itu dikaitkan dengan pembunuhan umat Islam di Palestin. Beliau juga mendakwa telah memberikan bukti kepada Jawatan Kuasa Tata Tertib Parlimen Malaysia menyiasat komen beliau bahawa APCO adalah depan untuk kerajaan Israel. Pada ketika yang lain, Anwar bercakap dari Parlimen mendakwa bahawa firma itu dikawal oleh Yahudi dan bekerja bagi pihak kerajaan Amerika untuk mempengaruhi dasar luar Malaysia. Beliau juga tersirat bahawa perubahan dalam dasar luar Malaysia hanya boleh dijelaskan jika Yahudi telah memanipulasi Malaysia untuk Amerika Syarikat. Pada 22 April 2010, Anwar telah dikecam oleh Parlimen Malaysia atas kenyataan yang dibuat dalam satu sidang akhbar di Parlimen pada 30 Mac 2010. Dalam sidang akhbar itu, Anwar mendakwa mempunyai dokumen yang mengaitkan Wan Malaysia, Wan Israel dan firma perhubungan awam APCO tetapi enggan membenarkan akses kepada dokumen-dokumen apabila dicabar. Kerajaan dan APCO Malaysia kedua-duanya menafikan sekeras-kerasnya dakwaan Anwar. Usul celaan yang diluluskan oleh Dewan Rakyat merujuk kes Anwar kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan yang akan mengesyorkan hukuman untuk kelulusan oleh Dewan Penuh. Hukuman itu boleh termasuk yang diharamkan dari Parlimen. Bagaimanapun, Anwar membalas terhadap serangan kerajaan Malaysia dengan menghasilkan dua dokumen untuk menyokong tuntutan beliau berkaitan di antara APCO dan Satu Malaysia. Dalam sidang akhbar London School of Economy, Anwar membuat komen mengenai Zionis dan Yahudi jahat. Dalam sidang akhbar itu, beliau juga menyatakan bahawa ada Yahudi baik. Terdapat orang-orang Yahudi yang tidak baik. Ada orang Islam yang baik dan umat Islam yang tidak baik. Pada bulan Mei 2010, B9 Bridge International, sebuah pertubuhan hak asasi Malaysia, hak asasi manusia Yahudi yang terkenal, mengutuk Anwar dalam surat kepada Jawatan Kuasa Senat Hubungan Luar Amerika Syarikat dengan mendakwa bahawa Anwar adalah penyampai kebencian anti-Yahudi dan bertanya kepada kerajaan Amerika untuk menggantung semua hubungan dengan Anwar. Komen Keselamatan Israel Palestin 2012. Dalam temu bual dengan Wall Street Journal, Anwar Ibrahim menyatakan, "Saya rasa dasar kita perlu jelas melindungi keselamatan Israel, tetapi anda mesti menjadi tegas dalam melindungi kepentingan sah rakyat Palestin." Ulasan ini mencetuskan pelbagai kritikan daripada Parti Pemerintah Malaysia UMNO, ahli Parlimen
UMNO Khairil Jamaluddin menyatakan bahawa komen Anwar menunjukkan sokongan menyeluruh bagi apa-apa Israel tidak, dan bahawa isu Palestin adalah keutamaan dasar luar untuk parti saya. Ia akan menjadi isu pada tahun pilihan raya atau sebaliknya masa tidak mengapa. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkata, beliau tidak terkejut dengan komen Anwar dan menyatakan dengan mengambil kira hubungan Anwar dengan masyarakat Yahudi, anda tidak boleh menjadi mesra dengan mereka dan terhadap mereka. Parti Pembangkang PAS menyatakan bahawa ia akan bertindak balas kepada komen Anwar pada 12 Februari 2012. Kemudian Anwar menjelaskan pendiriannya. Beliau berkata kenyataan itu adalah konsisten dengan penyelesaian dua negara yang diterima pakai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diterima oleh dunia Arab serta Malaysia dan Hamas, kerajaan Palestin. Saya mengeluarkan tegas memberi amaran kepada sesiapa yang cuba memutarbelitkan kenyataan saya semata-mata supaya mereka boleh mengatakan bahawa saya telah mengkhianati aspirasi rakyat Palestin. Beliau berkata meneruskan dengan menyatakan bahawa pendirian parti itu adalah untuk mempertahankan hak-hak orang yang telah teraniaya. Pandangan mengenai perkahwinannya gay dan homoseksual. Dalam satu temu bual dengan Wall Street Journal, Anwar menyatakan bahawa semasa dia menentang perkahwinan gay dan menjunjung kesucian perkahwinan antara lelaki dan wanita, undang-undang mengenai liwat di Malaysia perlu diubah kerana mereka adalah kuno. Dalam temu bual dengan Perbadanan Penyiaran British, Anwar mengesahkan kepercayaannya bahawa perkahwinan harus kekal di antara lelaki dan wanita. Menjelaskan kenyataannya kepada The Wall Street Journal, Anwar menegaskan bahawa beliau tidak menyokong menghalalkan homoseksual atau membuat perkahwinan gay dibenarkan. Hanya bahawa undang-undang perlu dipindah bagi memastikan urusan peribadi tidak dihukum. Ia bukan perniagaan saya untuk menyerang orang atau orang penangkapan berdasarkan orientasi seksual mereka, katanya. Akhlak adalah dalam bidang awam, tidak lebih dari itu. Langkah Kajang. Pada 27 Januari 2014, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor untuk Kajang, Lee Chin Che, menyeletakkan jawatan. Ini mencetuskan pilihan raya kecil. Sehari selepas itu, Anwar Ibrahim telah diumumkan sebagai calon Pakatan Harapan bagi pilihan raya kecil itu. Pencalonan Anwar pada asalnya adalah untuk melonjakkan beliau untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Kemudian langkah ini telah dikenali sebagai langkah Kajang. Langkah ini bagaimanapun telah tidak menjadi kenyataan kerana dia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun selepas Mahkamah Rayuan membatalkan pembebasan kes liwatnya, menyebabkan Anwar kehilangan kelayakan untuk menjadi calon Dewan Undangan Negeri. Pada 9 Mac 2014, PKR mengumumkan Presiden Parti dari Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon baru bagi pilihan raya kecil Kajang. Gelaran Datuk Seri Anwar telah dilucutkan oleh Sultan Selangor kerana mempersoal integriti pemerintah negeri semasa krisis berikutnya yang menyaksikan Sultan enggan melantik Wan Azizah sebagai Menteri Besar. Anwar dapat terus menggunakan gelaran Datuk Seri kerana ia juga telah diberikan kepadanya oleh beberapa negeri lain di Malaysia. Kehidupan peribadi, iaitu keluarga Datuk Seri Anwar. Bapa Anwar, Datuk Ibrahim Abdul Rahman, memulakan kerjayanya sebagai porter hospital, kemudian menyertai politik sebagai ahli Parlimen UMNO sebarang perai tengah di antara tahun 1959 dan 69, dan juga sebagai setiausaha Parlimen di Kementerian Kesihatan pada 1964 hingga 69, sehingga kekalahannya pada pilihan raya umum 1969 oleh calon dari Gerakan. Ibunya Cik Yan Husin ialah seorang suri rumah aktif dalam UMNO akar umbi politik di Pulau Pinang. Beliau menduduki pendidikan menengah di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Beliau juga mendapat pendidikan di Universiti Malaysia di mana beliau membaca pengajian Melayu dan bekerja pada sarjana dalam sastera melalui Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketika itu di dalam penjara 1974 hingga 1975. Bapa Anwar Ibrahim ialah Datuk Ibrahim Abdul Rahman, iaitu bekerjaya sebagai porter hospital, kemudian menyertai politik sebagai ahli Parlimen UMNO sebarang perai tengah di antara tahun 1959 dan 1969,
dan juga sebagai setiausaha Parlimen di Kementerian Kesihatan pada tahun 1964 hingga 69.